Assalamualaikum. Alhamdulillah, bertemu lagi di edisi khas COVID-19. Indonesia juga tunjukkan penurunan ketara kes jangkitan dan kematian, di mana kita tahu bahawa bersama-sama dengan Brazil dan India yang dikongsikan dalam edisi khas sebelum ini, rakyat mereka ini tersangat ramai dan sukar nak jaga SOP berbanding dengan negara kita, Malaysia. Rakyat Malaysia begitu patuh ikut arahan dan peraturan pakai pelitup muka, penjarakan sosial, sanitasi tangan. Inilah fokus edisi khas kali ini. Kita nak lihat sejauh manakah ketiga-tiga peraturan ini membantu ketika pandemik COVID-19. Beberapa kajian telah dibuat sejak tahun lepas lagi, 2020, mengatakan bahawa peraturan-peraturan di atas berjaya kurangkan jangkitan. Kajian tak kata tiada jangkitan. Itu kajian-kajian tahun 2020 sehinggalah pertengahan tahun ini, 2021, sebelum virus Delta dan sebagainya ini berleluasa. Di Malaysia, mulai bulan Mei, angka kes jangkitan melepasi 5,000 sehari dan kematian mencecah 50 orang sehari. Dan angka ini terus meningkat sekitar 300 orang sehari kini. Kenapakah masih ramai yang dijangkiti, ramai yang mati, di mana rata-rata rakyat ikut ketiga-tiga peraturan yang disebutkan tadi? Maka kita boleh buat hipotesis. Perlu disebut, ini bukan kesimpulan ataupun hasil kajian, ya. Ini adalah hipotesis awal. Jadi, boleh dikatakan, boleh dibuat hipotesis bahawa kesemua peraturan SOP di atas tidak berkesan. Maksudnya, ada atau tidak ketiga-tiga peraturan tersebut tidak mempengaruhi jangkitan. Bagi menyokong hipotesis awal ini, kita lihat satu senario yang mana ketika itu tidak ada peraturan-peraturan di atas untuk kita bandingkan dengan keadaan sekarang di mana kita ada peraturan-peraturan. Untuk itu, kita analisa Perhimpunan Jemaah Tabligh lebih 10,000 orang tahun lalu di Masjid Jamek Seri Petaling. Dan kita bandingkan dengan senario ketika ini. Berapa yang mati, berapa yang dijangkiti, ada 3 kes di ICU dan antara 1,000 ke 1,500 dijangkiti dengan gejala ringan dan sembuh. Berdasarkan angka 1 daripada 10 ini yang diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Justru pengumuman dibuat tiada solat jamaah di masjid-masjid di Malaysia. Syiar Islam tercabar. Ramai pula ulama yang setuju. Dalam perhimpunan tersebut, mereka tiada penjarakan sosial. Kita tahu. Tiada pelitup muka ketika itu. Makan sekali, tidur sekali dan sebagainya. Tapi hanya 10% lebih kurang dijangkiti dan sembuh. Beberapa orang saja dimasukkan ke ICU dan ditakdirkan mati. Itu pun kerana ada masalah kesihatan dan faktor umur. Seperti mana lazimnya. Ya, saya terlupa sebut ketika itu tiada vaksin. Justru fenomena ini perlu kajian lanjut. Jadikan jemaah tabligh sebagai model kajian. Khususnya 2 persoalan yang perlu jawapan adalah yang pertamanya, kenapa kadar kematian adalah sekitar 0.5 ke 1%. Berdasarkan angka bahawa kematian antara 5 ke 10 orang daripada jumlah keseluruhan 10,000 orang. Dan yang keduanya, kenapa pula tidak ke semua 10,000 orang itu dijangkiti? Kerana mereka berada dalam satu bangunan, dalam masjid. Baik, perlu diingat, tahun lepas 2020, sehinggalah beberapa bulan pertama tahun ini, 2021, kadar kematian masih di sekitar 0.4%. Tapi sejak beberapa bulan ini, ianya naik ke 0.9%, lebih kurang 1%. Apa sebenarnya yang berlaku? Semakin ramai divaksin dan pelbagai peraturan ketat dibuat, lebih ramai pula yang mati. Naik 2 kali ganda, 0.4 ke 0.9%, 2 kali ganda. Saya berharap Kementerian Kesihatan cuba analisa isu ini. Kita ada ramai pakar-pakar di Malaysia yang boleh turut membantu. Sebagai rumusan, kelihatannya kadar kematian lebih kurang sama, iaitu lebih kurang 1%.
dalam kalangan jemaah tabligh pada tahun 2020. Pada ketika itu tiada SOP dan keadaan pada ketika ini masih lagi sekitar 1% kematian. Justru ini menyokong hipotesis awal yang saya cadangkan, iaitu mungkin sebahagian SOP, khususnya 3 yang disebutkan di sini, tidak berkesan. Perlu diingat bahawa dapatan ini belum muktamad, tapi merupakan hipotesis dan pencerapan awal yang perlukan penelitian lanjut. Wallahu alam. Nantikan edisi khas COVID-19 akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi